bagi siapa-siapa respon boleh dengar tak suara saya dan juga nampak tak slide yang saya kongsikan bersama you all ni. Buka mic tu. Sebab saya berada di slide ni, tak berada di Google Meet. Gelap. Gelap kan? Okay. Tak apa, saya setting dulu. Tak nampak slide. Okey, yang mana tak nampak, cuba klik pada nama saya ni. Okey. Sekejap nama saya yang kedua. Saya ada dua kat situ tu. Kan? Okey, boleh nampak? Oh, gelap. Tak nampak, gelap. Siti Mariam left lah tu. Sian Siti Mariam. Okey, saya stop sharing. Saya share sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gelap, ya betul gelap. Ya. Saya cuba share sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, mohon respon rakan-rakan semua boleh nampak ke demolition and alteration work. Boleh nampak tak? Gelap saya, gelap. Pun gelap juga. Okey, kejap dia tengah nak up saya punya screen tu. Oh, gelap juga. Rasa last week okey Saya stop recording dulu, then saya akan ni balik. Since kita punya apa kelas presentation tak mula lagi kan. Last week okey. Dia tak masuk dalam share and application window. Dia tak masuk dalam share application window. I don't know lah kenapa dia tak masuk. Okay, saya cuba try sekali lagi untuk nak share dia punya slide ni. Pun dia tak nak keluar juga. Tak ada lah. Kejap kalau ikutkan sini dah ada dah ni. Kalau ikutkan dah ada, saya dah buka tapi tak boleh nak share lagi dia punya. Ni salah sikit lah. Google Meet. Lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba entire screen. Okay, so saya share entire screen. Boleh nampak tak apa nama keseluruhan screen saya? Boleh? Minta respon? Okay. Dah boleh nampak sir. Boleh nampak tak Boleh nampak dah boleh nampak dah slide. Nampak. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua. Okay. Okay, so minggu lepas kita dah lihat sehingga slide nombor apa je kan? Sampai sampai sini kan? Sampai work to existing structure kan? Okay, so kita sambung sikit lagi. Okay, untuk demolition, saya mula sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk demolition, suka untuk saya ingatkan, kerja-kerja meroboh dalam bangunan diukur dalam unit item. Semua dalam unit item.
kira you nak robohkan doors, window, apa sahaja elemen yang ada dalam bangunan, bila mana melibatkan kerja demolition, kerja meroboh sebahagian ataupun keseluruhan, dia measure dalam unit item. Saya ulang sekali lagi, kalau bila kita measure sesuatu item ataupun elemen dalam unit of measurement item, so description dia jadi panjang supaya dia memberi info yang sepenuhnya kepada kontraktor apabila kontraktor nak menghargakan item tersebut. Okay, so dalam kerja-kerja demolition yang kita nak lihat yang mana relate dengan task yang saya bagi kepada you all. Di sini kita ada removing fittings and features. Last week mungkin saya ada beritahu kot fittings apa, features apa. Okay, remove fittings ataupun features ni, for example kita kata toilet fittings ke, ataupun features ni macam fasad building ke. You all tahu tak apa benda itu fasad building? Fasad building itu adalah sebahagian daripada, kita panggil sebagai building envelope. Kan? Kita tengok keliling bahagian luar bangunan, dia ada satu elemen yang mana elemen tu untuk nak mencantikkan bangunan tu. Kita lihat dekat Ipoh adalah Ipoh Parade. Kalau dulu Ipoh Parade kat bahagian luar dia tu bata biasa sahaja, plaster and paint. Tapi sekarang ni dia dah buat penambahan, dia upgrade dia punya features, dia ataupun fasad, dia guna wire mesh, dia guna aluminium composite. So itu adalah elemen-elemen yang ada bawah features kan. Okay, manakala kita ada removing plumbing. Okay, so plumbing ni semua orang tahulah, engineering, installation, removing finishes. Finishes tu dia boleh jadi finishes semua jenis elemen lah. Finishes untuk wall, floor, ceiling, manakala untuk roof covering. Okay, so seterusnya kita nak lihat untuk works existing structure, yang mana kita melibatkan demolition on existing structure. Okay, so di sini kita ada dia bagi contoh cutting opening. Cutting opening ni sebagai contohnya kita nak nak membuat satu access lah kepada kita punya wall, yang mana kita buat opening, kita buat cutting opening tu for example dekat brick wall untuk dijadikan pintu ataupun tingkap ataupun mechanical punya inlet ataupun outlet lah kan. And then kita ada cutting back projection. Projection ni dia boleh jadi structure ataupun dia projection ni biasanya dia lebih kurang macam structure lah, RC. Ataupun kita kata cutting to reduce thickness pun boleh jadi juga. Okay, dan kita ada filling, existing, opening. Okay, seterusnya ni minggu lepas ni saya dah tunjuk pada you all ni. Saya dah tunjuk ke belum untuk credit value ni? Credit value ni saya dah tunjuk ke belum? Belum sebelum. Kita dah kongsi ke apa benda credit value? Belum. Belum credit value belum. Oh, minggu lepas tak semua dapat masuk kelas. Okey, minggu ni alhamdulillah semua orang ada kan. Okey, tak apa. Alright, so saya highlight juga untuk bahagian tu, insyaAllah. Okey, kita tengok on credit value. Okey, dalam demolition, okey, saya brief sedikit lagi since ada beberapa rakan kita tak dapat masuk kelas minggu lepas. Okey, dalam kerja-kerja demolition dan juga alteration works ni, of course dia akan ada satu terms yang you all akan jumpa, itu dipanggil sebagai credit value. Okey, apakah ini credit value? Credit value adalah, okey, saya bagi contoh di sini. Okey. Nilai
barangan yang mana kita akan buat deduction kepada jumlah nilai kerja kontraktor yang mana dia masuk dalam BQ. Mungkin nampak macam sukar untuk kita nak faham kan. Saya bagi contoh di sini. Saya bagi contoh, kalau kita demolish existing door overall size 2100 900 then comprising of lintel and etc. and make good existing structure and clear away debris from site. Okay, lepas tu dalam description, saya suka untuk ingatkan you all, dalam description kita, since kita punya unit of measurement adalah in item, please make sure state dia punya numbers ataupun quantity of works yang kita nak maksudkan kepada kontraktor supaya kontraktor boleh faham. Okey, di sini kalau kita lihat untuk kerja-kerja demolition ni dia ada 5 numbers of door. Okey, bermaksud di sini dengan 500 tadi, di sini nilai kerja yang kontraktor nak remove pintu itu adalah 500. Okey. Manakala credit value adalah 200. Menjadikan kontraktor ni akan dapat duit dia sebanyak 300 sahaja. Kenapa jadi macam tu? Okey. So, finally kontraktor hanya boleh dapat 300. Kenapa dapat 300 saja? Sebabnya kita rujuk kepada SMN2. Okey. 300 lah selepas kita less dengan tu kan. Okey, kenapa nilai yang kontraktor dapat adalah 300? Okey, saya nak bagi tahu fungsi credit value ini adalah yang mana kalau kita rujuk kepada SMN2 bagi tahu, okey, the all material, okey, the all material, okey, saya ada slide dia jadi kita boleh kongsikan. Sekejap okey, ni. Saya share ni mana-mana rakan kita tak ada minggu lepas So since hari ni semua dah ada ni. Okey, kat sini all material become property of the contractor. Kat mana kita nak tengok? Dekat SMM2 muka surat 14-15 kalau saya tak silap, section C, C2, sub topik C2 hingga C6. Dalam tu dia bagi tahu okey. Sorry ya. Okay, all material become property of the contractor. Macam mana bahan-bahan yang ada dalam kita punya bangunan yang bila kita nak buat demolition, dia jadi milik kontraktor. Okay. Merujuk pada SMN tu, sekiranya dalam BQ kita tidak dinyatakan belongs to client, bermakna dia terus menjadi hak kontraktor. Okay, ini bermaksud sekiranya kontraktor tu dia nak dia punya dia nak dia punya material tu, jadi dia kena dia kena state dalam description. Okay, boleh nampak tak slide ni? Sebab saya punya komputer ni dia jadi macam pelik sikit. Boleh sir, boleh. Respond please. Boleh nampak? Boleh Alhamdulillah, terima kasih. Okay, so berhubung dengan all material ni, saya harap yang mana tak ada minggu lepas boleh faham. Boleh faham yang mana untuk property ataupun yang barang-barang yang saya maksudkan tadi. Contoh, saya bagi contoh adalah pintu, doors, yang mana kontraktor masuk dengan harga 500 untuk 5 unit disebabkan oleh pintu tersebut ada nilai dia. Nilai dia
Overall kita kata RM200. Jadi harga yang kita perlu bayar kepada kontraktor adalah RM300. Okey, boleh faham ya? Seterusnya kita lihat sedikit lagi demolition. Okey, di sini dia bagi contoh demolition untuk structure. Okey, so dia punya description lebih kurang dia bagi tahu demolish existing office overall size. Okey. Kalau kita lihat description ni, okey. Description ni dia menerangkan pertama size bangunan. Sebab apa? Sebab kita nak demolish keseluruhan pejabat. Keseluruhan kita nak demolish, jadi kita kena beritahu apa saiz dia. And including external wall. External wall, floor slab, fasad. Fasad ni saya dah beritahu apa benda dia tadi. External architecture features and any external light fitting, internal finishes, including ceiling, internal wall, floor, and disposal all the construction waste and debris. Okay, so dalam kes ini kita tak ada item make good to existing structure. Sebab apa? Sebabnya kita nak robohkan keseluruhan. So tak adalah item untuk kita nak make good. Nak make good apa lagi kan? Tak ada dah. Dan yang paling penting adalah apa dia kat sini? Okay, kena clear away debris from site. Dan benda ni cost juga. Kadang-kadang kontraktor tak perasan. Dia tak masukkan harga untuk apa dia? Untuk dia nak collect ataupun nak dump dia punya waste dekat site. Kalau kita lihat kerja-kerja demolition ataupun yang mana skala kecil biasa kalau kita lihat kontraktor akan letak satu refuse punya bin kan, yang saiz 1 tan lori tu, lori 1 tan tu kan. So biasa kontraktor letak benda tu untuk tujuannya dia punya kontraktor dump site. Seterusnya, sekiranya kita ada demolish untuk part of structure, for example bahagian kitchen sahaja kan, demolish existing single story kitchen, saiz dia berapa, yang mana dia terdiri daripada slab apa yang tak nampak, okay, terdiri daripada slab and make good structure. Nampak tak? Yang ini ada make good. Sebab apa? Sebab kita merobohkan sebahagian sahaja. Bila mana melibatkan kerja-kerja meroboh, of course akan ada kerja make good. So dalam description you all jangan lupa untuk letak make good. Nampak simple sahaja, tetapi kontraktor bila dia claim as a VO, harga dia melambung. Sebab apa? Sebab susah nak buat. So kita bukannya nak play safe dalam ni. Kita letak dalam description sebagai make good ni, bukan. Ini adalah kehendak SMN tu. Kalau kita nak keluarkan item make good ni, nak banyak sangat. Sebab apa? Saya bagi contoh. Tadi kita remove door kan. Kita remove door, item yang effect, item yang terkesan disebabkan oleh kerja-kerja kita remove door tu adalah apa dia? Brick. Kan? Lepas tu kalau ada structure sebelah dia, mungkin ada juga structure yang terkena. Kalau ada wiring kat sebelah, ada berdekatan dengan dia, mungkin terkena juga. So item-item tu perlu baik pulih. Bila kita kata wall, melibatkan dengan wall, dia ada 3 item kecil. Apa dia? Kita ada plaster, kita ada paint, mungkin brick tu nak kena tambah balik ke kan. So itu adalah item-item yang sangat kecil. Kalau kita nak measure, dia jadi complicated sangat kerja kita. Alright. So therefore bila kontraktor masuk harga untuk item kerja-kerja demolition ni, mestilah menghargai sekali kos untuk nak baik pulih. Okey, terusnya. Okey, pulling down untuk wall pulling down existing 1B thick brick wall. Okey,
blemish, bond, in cement and sand, mortar, including plaster, paint, both side in dry kitchen and make works, disturb. Lihat di sini dia ada bagi approximate area. Kalau you all lihat nota you all, dia beritahu area sahaja. Ni approximate ni saya dah ubah kan. Kenapa saya ubah demolition ataupun upgrading works, kontraktor akan sangat rigid sebab dia bagi kepada subcon. Subcon buat kerja, dia check detail lah. Sebab apa dia buat kerja pakai duit kan. Jadi so kalau dekat site kita tu kita kata 100 meter persegi, bila subcon buat kadang-kadang dia jadi 100.5 meter persegi. Dia sampai 3 decimal places dia ambil. Jadi untuk mengelakkan berlakunya dispute di depan hari adalah lebih baik untuk kita letak berapa anggaran keluasan dia supaya tidak menjadikan isu. Pengalaman saya buat kerja-kerja renovation, antara yang menjadi masalah adalah keluasan. Kita bagi tahu 50 meter persegi claim extra. So boleh ke macam tu? Jadi untuk nak elakkan daripada masalah tu berlaku depan hari, jadi kita letak kat sini siap-siap approximate area tu berapa. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah untuk cutting, opening and recess. Okey, cutting opening. Tadilah saya bagi tahu untuk kita nak buat access kepada kita punya building. So kita cutting opening, kita potong bahagian bata tu kan. Okey, so item dia punya measurement dia seperti sedia maklum, measure as item, state the size. Size opening tu kalau kata kita punya opening tu size standard untuk pintu adalah 2100 darab dengan 900 kan. State the type and thickness. Okey, type and thickness ni sangat penting. Sebab apa? Jenis wall. Kalau kata pakai gypsum board, of course kejap lah dia buat. Kalau guna brick, lama lah sikit. Kalau dia guna konkrit, lagi lama untuk kerja-kerja nak meroboh. Selain daripada masa yang diambil tu lama, peralatan yang digunakan juga berbeza. Jadi bila peralatan dan juga masa yang lama memberi kesan kepada kos. Jadi kos dia lagi tinggi. Jadi itu sebab dalam description kita, please state the type and thickness of existing structure yang kita nak robohkan tu. Okay, extending finishes and make good existing finishes listed must be described in description. Okay, ini apa yang saya nak sampaikan di sini tadilah. Dalam kerja-kerja kita nak buat cutting opening for recess, dia akan memberi kesan kepada brick yang berhampiran dengan dia kan, brick wall. Jadi item apa yang terkesan? Okay, item yang terkesan adalah plaster, brick wall dan juga paint. So tiga-tiga item ni kita akan kontraktor akan make good. Alright. So sekiranya kerja-kerja untuk nak buat opening tu adalah lebih kurang dalam 3-400. Jadi bagi 300 ringgit lah sebagai contoh. Manakala untuk kerja-kerja make good mungkin ada dalam RM70, RM60 sebab item tu tak banyak. Right. Okay, ini adalah contoh untuk cutting out door opening Okay, so dia beritahu kat sini size overall dia berapa. Okay, including apa dia dia punya lintel sekali dan juga floor finishes. Sebab apa kat sini? Sebab dia beritahu kat sini dia nak potong bahagian dinding bata ni, wall, and buat space untuk apa dia? Kalau tak, kontraktor akan claim as a variation order. Therefore kita kena beritahu in term of size tu kena betul supaya kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor tu tepat dengan apa yang kita maksudkan. Okay, so unit of measurement item. Okay, seterusnya removing fitting. Okay, untuk removing fittings, okay,
fittings yang ada dalam bangunan. Kita ada doors, window, sanitary fitting, counter, cupboard. Kesemua item di atas ni measure as item. State the size. Itu penting. Size tu penting. Size tu akan memberi kesan kepada cost. Begitu juga masa, begitu juga method of construction. Okay. Seterusnya shall describe the item description, should fitting, okay, or features are required to be set aside for refits. Okay, sekiranya item yang kita nak remove tu, sekiranya kita nak guna balik. So please describe dalam description. Kenapa kita kena describe? Bila kita bagi tahu kita nak guna, so contractor akan berhati-hati dalam proses membuka ataupun dismantle lah kita punya barangan. Jadi bila kata kita nak guna balik, bermakna kontraktor kena make it proper dan letak dekat yang tempat yang proper supaya dia tak rosak. Okay. Should the existing structure and finish required to be made good? Okay. This shall be so described in the item description. So, sekiranya kita buka sanitary fitting, bila kita buka sanitary fitting, kan? So, apa nama ni? Ada soalan tak? Saya nak tengok. Aku ada soalan dekat Jimmy ni. Oi, banyak soalan. Sekejap saya nak charge bateri sekejap. Allah Akbar. Setakat ni boleh dengar tak? Boleh sir, boleh. Okey, terima kasih. Okey. Untuk slide nampak ke? Slide tak nampak sir. Saya kena keluar. Slide tak nampak kan? Saya nak kena pergi ambil extension kejap Kejap saya pergi ambil extension. Okay. Baik.
Boleh dengar ke? Dengar sir. Okey, terima kasih Aida. Okey, boleh kita sambung Okey, terima kasih Nur Khairunisa. Okey, terima kasih semua. Kita sambung sikit lagi untuk nota kita sebelum kita pergi kepada drawing nanti. Nampak ke slide ni? Nampak ke slide? Slide tak nampak So, saya sir. perlu tak nampak Saya share sekali lagi slide. Okey. Allahu Akbar. Ni nampak? Boleh nampak ke? Okey, dah boleh sir. Okay, so kat sini tadi kita dah lihat sedikit removing fittings. Fittings tadilah doors, windows, entry fitting, countertop, cupboard, which is yang ada dalam bangunan kita. Okay, so yang ini saya dah describe, dah cerita tadi. Okay, saya cuba klik ni. Okay, Allahu Akbar. Nampak ke sebab saya punya laptop ni dia berkelip-kelip pula dah. Okay, sorry lah Terima kasih Balkis. Okay, so kita nak lihat sikit lagi sebelum kita pergi kepada lukisan. Okay, kat sini kat sini kita nak lihat kalau kita lihat bahagian removing fitting and features ni, careful taking down existing window casement and frame in bedroom 1 size 600 x 900 set aside. Set aside ni tadilah kita nak gunakan balik. Kita nak guna balik window tu. So bila kita nak guna balik, kita kena letak di tempat yang proper for refixing and make good all works disturbed. So numbers of window yang terlibat adalah 30 numbers. So kita describe. Adalah lebih baik kalau kita tambah approximate numbers berapa supaya dia tak terjadi isu cukup ke tak cukup ke kan. Right, seterusnya refix. Allahu Akbar. Awak ni dia jadi pelan, jadi macam kelip-kelip ni. Okay, refix untuk kita punya fittings and features, for example window lah. Okay, kat sini kita ada refix window casement and frame size dia berapa overall, repair opening in existing brick wall, okay, adjusting to west wall of bedroom 3. So sebenarnya yang ini you all tak payah describe pun apa nama ni sehingga detail west wall apa benda semua tu. So kalau kata kerja-kerja refix ni, saya lebih suka untuk kita letak dalam bahagian kerja-kerja baru. Tingkap yang kita nak gunakan ni, kita letak di bahagian item kerja baru. Yang demolish, bahagian demolition. Jangan campurkan. Tak apa, nanti kita buat assessment nanti, kita akan lihat perkara. Okay. Item incidental to refix window. Okay, dalam kita nak refix window ni, for example, item yang terlibat adalah lintel. Lintel ni, kenapa lintel ni perlu? Okay, lintel ni perlu
ada dia punya function dia lah. Engineer memang menitik beratkan akan keperluan lintel ni. Sebabnya apa dia? Kalau kata DOS ataupun Windows tu tak ada lintel, kemungkinan dia punya frame tu akan sengit ataupun akan melengkung daripada atas lah, bukan bahagian tepi, bahagian atas tu dia akan turun. So bila dia turun, jadi kita punya window ataupun DOS tak boleh nak tutup secara proper, dia jadi sangkut. So the best way adalah kena ada lintel. So itu fungsi lintel lah. Okay. Dan kita ada removing fittings. Okay. Ni fittings yang mana take out existing ceramic wash down. Okay. Wash down closet WC. Okay. Yang ini contoh kita nak remove sanitary fitting lah. So apa item yang terlibat dalam ni? Jadilah WC and dia punya piston tu sekali and plugging up disconnected. Maksudnya pipe, waste pipe tu, soil pipe tu kena kita terminate kan and make good effect to existing finishes. So bila kita terminate dia punya pipe, of course akan ada kerja-kerja make good di bahagian laluan pipe tadi. Mungkin kita kena letak tiles baru ke, ataupun kita kena touch up balik lah the area yang terlibat dengan WC tadi. Okay, ini contoh untuk remove resistive flow trap. Saya tak nak pergi detail lah. Okay. Removing engineering and plumbing installation. Yang ini pun kita measure as item, state the nature. Nature tu macam mana? Kita boleh bagi tahu sama ada dia conceal ke, dia punya dalam trunking ke, dia berada dalam slab ke. So itu yang kita kena maklum. Okay, should the existing structure and finish required to be made good? Yes, bila kata kita punya services tu berada dalam wall ataupun dalam ceiling, bila kita nak remove, yes, kita perlu buat make good pada item kerja tersebut. Okay. Ni contoh untuk nak remove engineering, plumbing and installation pipes. Okay. Ini contoh removing finishes and covering. Okay. Okay, measure as item, state the nature, and the most important adalah stating the quantity. So kalau you terlupa quantity, naya kontraktor nanti. Sebab apa? Kita bagi tahu remove existing roof covering. Okay, roof covering including dia punya roof tile, roof trusses, kan? Tapi kita lupa nak bagi tahu dia punya area. Jadi kontraktor mungkin dia beranggapan sikit, tapi dekat site banyak dia punya area yang kita nak remove. So menjadi kesan kepada kontraktor lah. Ini contoh hack off existing ceramic floor tiles. Ini contoh lah. You all boleh tengok dia hack off existing ceramic tiles. Dan dia bagi keluasan dia tu berapa. Keluasan ni saya bagi tahu kalau boleh kita letak approximate area. Kenapa kena macam tu? Supaya dia tidak berlaku pecanggahan di tapak nanti. Okay, hack off ceramic wall tiles, remove roof covering, temporary screen. Temporary screen ni kita dekat Malaysia jarang lah ada. Kalau nanti saya tunjuk gambar dia sekali. Temporary screen ni kita temporary screen and temporary roof are measure separately in square meter. So dia measure separately. Tujuan temporary screen and roof ni untuk nak protect kita punya ideal building ataupun barang-barang kita kat tapak. Okay, it may also measure number. Tak ada masalah, boleh measure in unit numbers. The following going to be described in the item description adalah apa dia? Okay, itu dia bagilah sama ada use of weatherproof kan, dust proof material. Clearing the temporary work shall be to include in the item. Okay. Ini contoh kita punya temporary screen kan. Contoh kan kalau kita lihat
kita nak demolish bahagian dapur saja kan. So kita nak buat protection sementara portion ni belum siap lagi. Okay. Temporary screen, kita tak apa. Shoring ni shoring biar dulu. Kita tamat dekat situ dulu. Untuk shoring dia ada minggu yang tersendiri untuk bahagian shoring ni. So insyaAllah kita akan continue kemudian. So itu sahaja untuk lecture kita bagi topik demolition and alteration work. Manakala shoring saya akan sambung dalam sesi yang berikutnya. So sekian, terima kasih. Boleh tak saya keluarkan dulu, lepas tu kita masuk untuk discussion bagi drawing. Boleh, sir. Kita susah nak keluar masuk. Kan nanti ada yang tak boleh nak masuk balik kan. Tak apalah. Maintain dah dalam ni. Tak apalah, record lah sekali dengan suara kita yang ada ni lah. Tak payah terkeluar, tak payah keluar. Maintain dalam ni je. Okay. Right. So you all dah lihat ada siapa-siapa nak bercakap ke sebelum kita mulakan tengok sesi drawing tu? Nak tanya soalan ke, apa yang tak faham ataupun apa yang you all nampak semasa practical training, boleh share dekat sini bersama rakan-rakan kita. Saya tak baca sangat ni apa chat ni. Kadang-kadang tak dia tersorok sikit kan. Okey, ada soalan tak? Kita boleh bincang seketika sebelum kita pergi kepada soalan ataupun sebelum kita pergi kepada drawing. Sorry. Ada soalan tak? Minta respon. Minta respon rakan-rakan kita yang ada ni di Gmeet ni. Tak ada soalan, sir. Tak ada soalan, bagus lampau ni. Face to sebab- face tak ada soalan online. Sebab tak tahu lagi. Clear Tak tahu lagi. So saya punya lecture tadi boleh faham tak? Faham. Faham, alhamdulillah. Terima kasih Aina. Yang lain? Siapa lagi ada nak bersuara? Siti Mariam. Saya ingat Siti Mariam tadi. Faham, terima kasih. Saya ingat saya ter-invite wife saya sekali. Wife saya pun nama Siti Mariam. Okay, so tengok alamat tu lah. Okay, so kalau faham, alhamdulillah, terima kasih banyak. Boleh ke kita nak share sesi kita yang kejap off, kejap on dekat YouTube ni, boleh saya share nantilah after kelas lah. Saya lagi ada kelas lagi. So by the way, terima kasih kerana bagi consent lah untuk kita ni nak share kan sesi ni dekat YouTube. Lagi satu apa saya nak beritahu, Allah. Itu saja kot. Boleh kita tengok drawings tak? Tengok drawings. So insyaAllah saya share drawings pula kat sini. Stop presenting. And saya nak share drawing pula. Untuk sesi ni, kita nak lihat drawings ni. Okay. Kalau boleh kan? Kalau boleh you all take note. Sebab apa, ini melibatkan you all punya assignment nanti supaya mudah untuk nak apa benda nak buat. Tak ada pula drawing ni.
Saya kena share entire kot. Entire ni lah. Entire screen. Boleh nampak keseluruhan screen saya? Kan? Nampak semua screen tak? Afif, respon lah. Nampak tak? You are presenting to everyone. Nampak tak Aina? Nampak sir, nampak. Nampak. Okay, thank you. Sebab dia loading tadi. Okay, terima kasih. Baru dengar suara. Kalau tak macam cakap seorang. Alhamdulillah, terima kasih Rabiatul Adawiyah. Okay, so kita nak lihat seterusnya adalah drawings. Okay, drawings ni adalah drawings exam Oktober 2016. Okay, so saya tak payahlah baca instruction to candidate kan. Tapi saya nak you all buat proper tau. Dalam this assignment, apa yang saya nak adalah saya nak pertama ada taking off. Please take note ada taking off. Bila kita kata ada taking off, dia akan ada query list, ada taking off list, ada query list, ada taking off, dan juga ada bills of quantity. Saya nak you all buat juga bills of quantity. Okay. So, dah tengok ke drawings? Dalam drawings, mana-mana saja kalau melibatkan project demolition and alteration works. Okay, Allah Akbar. Saya look drawing ni kejap. Allah, kena pusing ni drawing ni. Boleh nampak tak drawing saya ni? Please respond siapa-siapa. Scroll ke bawah lagi. Boleh nampak, boleh nampak. Tak nampak full sir. Nampak kan? Sebab dia Nampak full kan? Tak apa, saya nak terbalikkan dia. Betul-betul. Saya nak terbalikkan dia ni. Supaya dia nampak full. Allahu Akbar. Lan pula dah. Macam ni, lepas tu scan. Okay. Juga untuk saya share dengan you all, dalam kerja-kerja demolition ni ataupun alteration work, pertama, drawing yang dibekalkan kepada QS consultant adalah apa dia? Pertama, site plan. Tulis. Dia bagi site plan. Macam mana kontraktor boleh dapat site plan? Macam mana QS consultant tu dapat site plan? Okey, melalui survey. Kita buat survey kat tapak. Melalui survey plan kita akan dapat dia punya tapak, gambaran tapak keseluruhan dan juga saiz untuk struktur bangunan ataupun bangunan yang kita nak robohkan. Itu survey plan. Pertama kita kena ada site plan. Okey, supaya kita tahu location of building, which part yang kita nak robohkan ataupun yang mana kita nak buat alteration, yang mana kawasan yang nak dibina baru. Saya nak tegakkan. Okey. Tadi saya beritahu site plan kan. Kedua, kita kena ada plan yang mana existing building. Boleh? Yang kedua, kita kena ada existing building punya plan. Alright. So biasanya dekat existing building ni bermaksud dia nak tunjukkan kita ini adalah layout yang asal dalam bangunan. Supaya kita faham dulu dia punya layout dan juga reka bentuk asal bangunan supaya kita bergerak ke arah demolition atau alteration works nanti. Okay. So layout plan. Ni existing. Di existing kita akan nampak dia punya window 1, window 2, window 3, door 1, door 2, door 3 kan. Semua kita boleh tengok kat situ. Okay. Alright. Seterusnya. Drawings yang kita ada selepas existing plan adalah kita akan ada Allah ada senyap juga macam ni demolition plan.
Drawing which part yang kita cover untuk demolition. Sekali saya betulkan drawing ni kita baca dulu drawing apa yang kita ada. Drawing yang seterusnya kita ada floor plan iaitu new works. Nampak? Yang new works ni kita nak tengok sebelah menyebelah dengan existing supaya kita tahu elemen apa yang berubah dalam floor plan tu. Okey. Cara nak buat sekali saya explain. Dan seterusnya drawing yang kita perlu ada adalah apa dia? Section of building supaya kita dapat tahu dia punya ketinggian. Di samping itu, selain daripada section of building, kita juga perlukan windows schedule, door schedule dan juga finisher schedule supaya kita tahu which element and size yang mana kita nak replace dan kita nak buat yang baru. Okay. So, saya nak kongsikan macam mana nak mulakan taking off ataupun kita nak start taking off untuk demolition and alteration works. Pertama, please take note. You all buat dua section ya. Section satu kerja-kerja demolition ataupun alteration work sahaja. Kan? Taking off list tu pecah kepada dua. Satu alteration work, satu new works. Pecah kepada dua. Okay. So kumpulkan kerja-kerja untuk demolition and alteration work di bahagian satu heading, satu kawasan lah. Manakala untuk kerja-kerja new letak di bahagian kerja-kerja new. Asingkan macam tu. Asingkan dua. Atas demolition and alteration works, bawah adalah kerja-kerja new works. Boleh? Boleh Okey, untuk makluman bersama. Okey, untuk makluman bersama, kalau you all kerja nanti, bila kita buat kerja demolition works ni, ada kalanya kontraktor perlu buat dilapidation survey. Pernah dengar tak dilapidation survey? Dilap survey lah kalau selalu orang sebut. You all practical dulu pernah dengar tak? Dilap survey. Tak pernah. Dilapidation survey. Ya, sorry? Tak pernah dengar. Siapa pernah dengar? Okey, dilap survey ni adalah survey yang mana kontraktor akan masuk ke tapak sebelum kontraktor yang berjaya kontraktor yang berjaya sebelum masuk ke tapak, dia perlu buat dilapidation survey. Dia nak check struktur asal itu ini rupa dia, ini bilangan dia, ini jumlah dia. Dia akan ambil gambar, dia akan rekodkan. Ini adalah dia punya existing struktur yang ada dalam bangunan tu. Apa tujuannya? Tujuannya supaya bila dia buat as-built nanti, item yang ada dalam BQ tu sama dengan arah apa yang diarahkan dalam drawings dan juga as-built nanti. Kalau kata bercanggah, bermakna ada variation order pada kerja tersebut. Okey, boleh di sini kita ada floor plan, iaitu floor plan untuk existing. Okey. Kalau kita lihat existing size of building ni 11 size building kita lebih kurang 11.477 meter, darab dengan 9.396 meter. Okey. So kita terdiri daripada temporary stockpile area, kita ada store je semua kebanyakannya store. Jadi dekat sini saya nak you all tengok juga finishes yang ada kat sini, semua semi render. Nampak tak akan berlaku perubahan pada finishes. Okey, kita tengok sekejap lagi new plan nanti. Ini adalah yang asal. Yang asal semua semi render. And then tingkap bahagian belah kiri W1, belah atas W1, belah kanan W1, bawah pun W1. Okey, doors pun ada D3 je setiap bilik. Untuk toilet ada D4, kan? Untuk pintu masuk je ada D1.
Okey, dah boleh clear dah. Itu yang asal yang ada dalam bangunan kita. So bila kita pergi lihat kepada first kita nak lihat bahagian demolition. Ini demolition punya plan. Sekejap saya nak terbalikkan dia. Saya nak rotatekan dia. Okey. Kat sini adalah demolition punya plan. Okey, nampak tak? Garisan putus-putus ni adalah bermaksud apa dia? Garisan putus-putus kita akan demolish. Tapi baca notes dia. Nampak tak kat sini dia kata door to be removed. Okey, dah nampak dah. First item yang you all kena buat taking off list apa dia? Remove existing doors. Boleh? Doors, let's say kita ada doors number door 3 kan? Door 3 tu let's say kita nak remove 2. Jadi berapa item kena buat? Buat satu sahaja, cuma dalam description kita buat dalam bracket into numbers of 3. Boleh? Okey, pertama item bawah demolition adalah kita tengok kat sini remove existing doors. Okey. Ni bahagian dia kata nak remove lah ni. Tadi ada wall kat sini kan? Tadi kalau kita tengok dekat floor plan existing ada wall. Jadi dia nak robohkan. Okey. Seterusnya kita tengok existing mosaic wall untuk floor tiles in bath to be removed. Maksudnya kat sini wall tiles dia kita akan remove. So dah ada 2 item. Apa dia item yang kedua? Remove existing wall tiles. Area dia berapa? 3. Masukkan dalam description. Approximate area dia berapa? Boleh? Jangan letak dalam quantity punya column pula. Letak dalam description dia punya area yang terlibat. Boleh Okey, seterusnya kita ada lagi remove window to remove and block up opening. Nampak? W1 tadi ni drawing asal kita akan remove. So item yang ketiga untuk demolition adalah remove existing. Please take note remove existing W1. Okay. Boleh Seterusnya lihat bila dia kata remove window. Okay, window to remove tak nampak lah, saya besarkan sikit. Okay. Remove to window to remove. Allahuakbar. Window to remove and apa tak nampak lah, block up opening. Okay, W1 sini yang asal ni kita akan remove dan kita akan block up dia punya opening. Bermakna kita akan ada satu kerja remove existing W1. Dah berapa kerja-kerja demolition and removing works tu? Kita dah ada 3. Okey. Iaitu tadi doors, wall tiles dan juga W1. Okey, dah 3 item kita nak remove. Cuma saya bagi tahulah. Nanti akan ada item untuk apa dia? Brick wall untuk kita nak tutup lubang dekat W1. Yang itu tak apa, biarkan dulu. Boleh? Kita nak tengok dulu item yang nak demolish ni. Okey, dan dia bagi tahu lagi all urinal bowls to be removed. Okey, so item yang keempat di bawah demolition and alteration works adalah item yang keempat adalah remove dia punya toilet punya bowl ni. Boleh? So item yang keempat. Okay, ada lagi. Ada window to be removed and refix new wall. Maksud sini W1 kita nak remove. So boleh tak yang ini kita sekalikan dengan yang ini? Boleh sebab apa? Sebab dia kata
Dia kerja-kerja removing W1 tu sama juga di W1 di bawah, walaupun yang bawah tu dia kata nak refix to new wall. Maksudnya W1 punya window di bahagian depan tu dia nak letak dekat bahagian dinding yang baru. Tak apa, tak ada masalah. So item 1, 2 ni boleh W1 boleh sekali dengan W1 kat bawah ni. Ya, boleh Jangan pecahkan item dia, nanti dia jadi banyak. Kalau perkara yang sama, saiz yang sama, sekali ya. Okey, seterusnya. Okay, demolition. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, nampak tak garisan tadi, garisan dekat brick wall ni dah tak ada. Betul? Okey, ini adalah drawings yang mana kita panggil sebagai new building. Sorry, new works. Ini adalah drawing new works. Ni new works. Okey, tadi kita dah ada a few item yang mana di bawah demolition works kan, betul? Oh, okey, tadi kita dah tengok item di bawah demolition works. Ada beberapa perkara item, saya ingat ada 3 ke 4 kan. Okey, seterusnya. Saya tak baca chat yang you all buat ni, kalau boleh ni guna mic tu untuk nak bercakap kalau nak mencelah apa yang saya lecture sekarang. Okey, perasan tak tadi finishes yang ada dalam bangunan ni semua semi render, betul? Kan? Jadi kita akan ada item yang keempat ke kelima. Siapa yang take note tu tolong ingat keempat ataupun kelima. Apa dia? Hack off existing semi render. Semi render yang asal pada bangunan ni kita hack. Kita hack dan kita akan replace dengan apa dia? Ceramik, homogeneous tile, ceramik, timber, and then ceramik, dan bahagian depan homogeneous tile. Boleh? Okay Okay. So kalau kita lihat di sini ada perbezaan di antara drawing baru dengan drawing lama ke atas. Drawing lama tujuan kita nak tengok apa yang nak didemolishkan. Sebab apa? Arkitek dah take note kat situ. Okey, dalam drawing baru apa yang kita boleh dapat dalam drawing baru? Tadi saya beritahu kita asingkan satu bahagian demolition and alteration. Satu lagi bahagian bawah kita letak tajuk apa nama ni new works. Apa new works dia? New works dia adalah tadi ingat tak? Ingat tak tadi kita remove D3 kat sini, ingat tak? D3 kita remove kat sini, ingat? So kita akan ada kerja-kerja apa dia? Brick wall. Please take note, kerja-kerja baru kita ada brick wall. Tolong take note, new works first brick wall. Brick wall, bila kita cerita berkenaan dengan brick wall, dia datang sekali dengan apa dia? Brickwork, plaster and paint. So ada 3 item kat situ. Right, ada 3 item. Jadi kat mana kita nak letak brick wall? Ni dekat D3 tadi kat sini. D3 di sini punya pintu kan kita dah remove. Okey, mana lagi kita nak letak ni apa brick. Kat sini tadi ada W1 kan yang dia nak block up kan. So kita akan letak juga di bahagian yang kita nak tutupkan W1 tadi. So item yang pertama untuk new works adalah brick wall, plaster and paint. 3 item. Seterusnya item apa lagi yang kita perlu letak dalam new works? Finishes yang ada kat sini. Ceramics. Okey, walaupun lokasi yang berbeza, you all boleh campur sekiranya dia punya finishes itu adalah finishes yang sama. Contohnya store 1 dengan store 2 dia pakai ceramik. So boleh gabungkan ceramik store 1 dengan ceramik store 2. Kiralah berapa keluasan dia. Ingat balik measurement di semester 2 you all belajar bahagian floor finishes. Apply balik.
Okay. Dan kita ada seterusnya homogeneous style. Homogeneous style. Okay. Homogeneous style dan juga kita ada timber. Berapa dah? Tadi ada brick, ada plaster, ada paint, ada ceramic tiles, ada homogeneous tile, ada timber flooring. Okay. Alright. So ada 7 dah new works yang baru. 7. Okay. So selebihnya you all check balik, cari balik. So apa item-item yang saya yang kita nak take it off kan dalam ni. Boleh Dari segi description you all dah ada dalam notes. Description yang baru pun dah ada dalam notes. Cuma package untuk assessment ni saya nak tadi ada cover, ada nama you all, ada nama pelajar, ada dia punya taking off, ada taking off list, ada query list, ada BQ. Make sure lengkap dengan benda tu semua sebab kita tak ada final exam. So since you all buat yang terbaik yang tu, buat sampai saya boleh bagi A. Maksudnya tak boleh nak orang kata tak ada ruang untuk saya nak tolak markah kan. So buat yang terbaik. So sesi untuk assignment ni you all boleh bincang di kalangan you all, tapi submission personal. Assignment ni nak buat group pun buatlah group pembincangan kan supaya bila you all buat perbincangan grup perbincangan tu supaya boleh dengan cepat lah nak buat ni kan. Sir, saya ada soalan. Okay, boleh. Untuk brick wall, kan nak cover door dengan window. Nak letak total area dia ke? Maksudnya total area door tu dengan tambah window tu. Macam tu ke? Okay, macam ni. Untuk remove door, kita just bagi tahu numbers of door saja kan. Untuk bahagian new works adalah dinding tu, wall. Jadi bila kita buat new works, dia jadi macam description biasa je. Maksudnya kita describe 1.5 thick brick wall in stretcher bond berapa semua kan. So ukuran ataupun measurement dia dalam unit meter square. So kumpulkanlah D3 ada 2 punya area, D1 ada 1, ada 2, 3 punya lubang kan. Nak kena tutup tu lah, kira berapa meter persegi dia. Macam tu. Sampai ke apa yang saya jawab tu? Maksudnya unit dia in meter square lah kan? Untuk kerja-kerja baru, remain kan dia macam new construction. Maksudnya kalau door kena measure in numbers, let's say for example lah. Kalau window measure in numbers kan, contoh lah Kalau floor finishes measure in square meter kan. So berbalik kepada asal. Cuma kerja-kerja perobohan, demolition, tu yang kita akan measure by item. Cuma dari segi keluasan kita describe dalam description. Itu di dalam kita kata dalam ni dalam alteration works ataupun demolition work. Okay, so ada soalan tak? Sebab saya nak tamatkan dah kita punya sesi ni. Anything, waktu sejam ni. Lagi satu sir, lagi satu. Aha. Kan yang garis putus-putus ni saya cakap dia demolish dinding. Yes. So tak ada ke kerja-kerja untuk dinding ni? Maksudnya buat new wall? Bukan, untuk demolish dia. Ke memang dah demolish? Sebab dalam drawing dia tak ada cakap. Okay, demolish kita tengok. Okay. Itu sebab dalam drawing ada info yang tidak diberikan, tapi bila kita compare kan drawing asal dan juga drawing yang dah siap ni. Ini adalah asal. Asal ni maksudnya ada butter kat sini kan? So butter ni kita dah demolish kan. Sama juga belah sana. So jadi open space, luas sikit dia punya store 1, store 2 ni jadi besar kan. So
walaupun dekat new bahagian demolition, dia tak nyatakan pun itu nak kena demolish. Nampak? Dia tak nyatakan kan? So you all kena ambil kira, dia nak apa, dia tak letak dia punya simbol tu tujuannya nak bagi you all apa, buat apa release ke kan, macam tu lah. Tapi kalau in construction, dia take note lah, dia akan note kan, okay, this wall to be demolished. Tapi sekarang ni exam biasalah kita nak test you all kan, faham tak drawing macam tu. Lepas demolish kena making good lah kan? Making good tu dalam item tu sendiri. Oh, dalam item tu juga. Okay. Let's say kan, maksudnya contoh, bila bata ni dirobohkan, wall ni dirobohkan, of course wall kat sini akan macam rosak sikit kan. Macam dia kena plaster balik lah, dia kena hack, dia plaster balik sama juga tepi ni. So di bawah itu adalah di bawah item make good. So nak submit macam mana? Nak tulis tangan lepas tu scan ke? Submit tak apa, kita jumpa pada waktu dan ketika apa nama ni, minggu yang ke berapa tu yang you all kena datang ke UiTM kan? Tapi takut saya bukan apa takut ni. Takut apa? Tak buat. Saya bukan takut ada yang ambil peluang tak buat kan. Kesiannya orang rajin kan. So macam ni, saya percaya kan you all bukan tak percaya. Cuma tak apa. Dari segi submission, saya akan maklum kemudian boleh tak saya kena bincang di antara pensyarah-pensyarah yang dah bagi assignment yang sama ni, adakah submission dia di penghujung ataupun through online ke kan? Boleh. Kalau online jenuh juga kan, nak scan Tuhan. Bukan ada scanner, memang ada apps kan. Ada scanner apps kan. Ada. Tapi jenuh juga. Tak apa, buat dulu. Saya nak you all ambil peranan lah ikut waktu yang ditetapkan. Walaupun let's say lah one day saya kata submission adalah di hujung semester nanti, tapi kalau boleh jangan kumpul. Siapkan, saya nak you all snap gambar, record kan, maksudnya tunjuk you all punya kerja tu, mungkin buat record sekejap lebih kurang dalam 10 saat. Okay, ini saya punya ni kan, lebih kurang, supaya saya tahu you all siap awal. Sebab saya tak nak ada yang ambil kesempatan hujung-hujung nak main, lepas tu pakat jumpa kawan-kawan dah tak ada dah apa, kita kata distance punya, social punya distance tu dah tak ada dah kan. Sebabnya apa? Pergi berkumpul kat satu bilik kawan tu pakat nak salin, nak kopi kan. Saya tak nak macam tu. Kalau boleh siapa yang dah siap, ambil inisiatif sendiri, bagi tahu kat saya supaya saya tahu siapa nama ni, Nur Khairunisa okey dah siap, Najwa pun dah siap, Rabiatul dah siap, Izarul Alif pun dah siap kan. Semua dah siap, tunjukkan proof. Sebab saya nak bagi markah, sebab kita tak ada markah exam. Jadi komitmen you all saya nak tengok. Jangan terkejut, markah komitmen lagi tinggi daripada markah content assignment. Walaupun kita ada rubrik, saya tak sebetul kita ada rubrik, tapi saya nak you all punya komitmen 100%, supaya walaupun you all bincang dengan Aina, bincang dengan Balkis, tak ada masalah nak bincang, submission sendiri-sendiri. Cuma saya tak nak menyusahkan you all. Nak kena post ke, saya tak nak lah macam tu. Jenuh pasal banyak rumah saya kan. You all pun kena ada kos tambahan pula nak kena post. Saya dapat makluman UiTM bayar saya duit pada pelajar kalau yang guna post ni. Tapi saya nampak renyah lah post ni. You all nak kena pergi, sebab saya pergi mana-mana courier punya servis ni kebanyakan beratur panjang kan. Orang business kan, business online. So saya tak nak bercampur kat situ. Walaupun saya kata okey minggu ke-10 submit ataupun minggu ke-8 semua orang submit kan, minggu ke-8 semua orang submit. Okay, so on that week tu semua ready lah, tunjuklah, okay buatlah TikTok kan, tunjuk ni assignment dah siap kan, buat video sikit kan, nak bagi kan, saya suruh you all scan satu-satu banyak kan, satu-satu
kan, nak kena buat kerja kan. Saya tak nak menyusahkan you all. Sama-sama kita membantulah each other. So saya nak you all discuss lah setiap orang ni kan, supaya aktif. Saya nak active learning tu kan, supaya aktif, supaya apa nama ni, outcome dia tu bagus, semua orang dapat A, cantik dia kan. Bila saya bagi A, bila external examiner nak tengok macam mana you bagi A pada student ni, saya nak ada evidence yang cantik supaya justifikasi saya bagi A tu kan ada terbukti. Itu sebab saya minta you all buat dengan proper kan, maksudnya komitmen tu 100%. So ada soalan lagi tak? Nak saya post video ni dekat YouTube ke? Nak sir. Panjang sesi kita ni. Oh, sebab nak call balik Ha. Okay. Tak apa. Sekat lah sir. Sudah saya ingat saya kena cut ni banyak sangat. So bagi masa sikit kat saya. Biasanya Google akan email kat saya video ni pada petang-petang sikit, tengah hari, tengah petang sikit lah lepas lunch kot. Biasa dia lambat sikit, dia tak immediately dia email. Lepas tu saya kena trim sikit lah. Okay, so saya ingat itu sahaja daripada saya. So terima kasih banyak. So saya minta you all, kerjasama you all untuk isi form tu kehadiran, sebab hari Jumaat nanti saya kena report kepada pentadbiran berkenaan dengan online punya distance learning. Okey, itu sahaja. So terima kasih banyak, jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak Khairunisa, Balkis, Syafiatul, Liana, Syamin, siapa lagi yang ada dalam ni, Siti Mariam, Najwa, Fatin, Muhammad Hafzan, Zulfadli, Hafif, Aina, Syamin, Iziani, Aizuddin, terima kasih banyak kerana bagi Muhammad Azli, Afif. So terima kasih banyak kerana memberi komitmen untuk kelas kita. So itu sahaja daripada saya. Sama-sama kita mendoakan supaya COVID-19 ni tamatlah. So insyaAllah itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa minggu depan. By the way, selamat berpuasa. Minta maaf kepada sekiranya ada terkasar bahasa, ada perkara yang berbual kasar ke apa benda semua sebelum kita menyambut Ramadan. Minggu depan kita jumpa semua dah berpuasa dah. So by the way, dengan rendah hati saya minta maaf, dan juga sama-sama kita ambil peluang bulan puasa ni untuk menambahkan amal ibadah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.